KPM. Kalau tuang gi patah timur, jangan lupa mari sokmo. Negeri Terengganu memang Soho, tempat molek tanah subur. Na 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 Ganu kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada anda sedang menonton pada ketika ini? Kita bersiaran secara langsung di Didik TV KPM pada malam ini. Ada yang macam tiba-tiba terkejut kan? Untuk malam ini kita ada program istimewa. Kita bersiaran secara langsung untuk Majlis Pelancaran Gerakan Massa #Terima kasih Cikgu yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi dari Kuala Nerus, Terengganu. Sebab itulah saya nyanyi lagu tu tadi kan. Apa kaitan kan lagu tadi dengan program kita pada malam ini. Dan yang pastinya program Majlis Pelancaran Gerakan Massa ini sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan untuk kali ke-51 bagi tahun 2022. Dan saya kena percaya kita akan bersama dengan mereka yang berada di sana seketika nanti, dan kita akan dari semasa ke semasa untuk kita tengok bagaimana keadaan, apa yang berlaku di sana bersama dengan rakan setugas saya sebentar sahaja lagi. Dan yang pastinya untuk anda semua yang sedang menonton pada ketika ini, sama ada ibu bapa dan juga murid-murid yang sedang menonton di Didik TV KPM bersama dengan kita pada hari ini, saya kena percaya hari ini kita katakan sebagai hari yang ke-10 ataupun ke-11 pembukaan sekolah secara menyeluruh di seluruh negara kita, Malaysia, yang pastinya diumumkan 21 Mac yang lalu dibuka secara menyeluruh untuk sekolah-sekolah yang ada di negara kita ini. Dan saya kena percaya semua orang teruja, mungkin adik-adik sedang menonton pada ketika ini, banyak cerita-cerita menarik yang dikongsikan kalau kita tengok di media sosial berkenaan dengan pengalaman masuk ke sekolah, pembukaan sekolah baru pada 21 Mac yang lalu. Dan yang pastinya untuk majlis kita seketika nanti, program Majlis Pelancaran Gerakan Massa #Terima kasih Cikgu yang bersiaran secara langsung dari Kuala Nerus, Terengganu ini akan dirasmikan oleh kita punya tetamu VVIP kita yang bersama-sama di sana pada ketika ini, iaitu oleh Menteri Kanan Pendidikan kita, Datuk Dr. Razi Jidin. Itu dia. Dan kita akan tengok seketika nanti bagaimana kemeriahan majlis ataupun program ini sempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-51 untuk tahun 2022. Baik, dan kalau kita tengok sekarang ini keadaan di sana, kita tengok itu dia suasana dan juga kemeriahan dari Kuala Nerus, Terengganu untuk program ini. Saya akan percaya mungkin sekejap sahaja lagi akan berlangsung majlis ini, dan kita akan dapatkan kemaskini secara terperinci daripada rakan setugas saya Nisa K yang sekarang ini pun berada di sana bagi membuat liputan secara terus berkenaan dengan Majlis Pelancaran Gerakan Massa #Terima kasih Cikgu ini. Dan kalau kita tengok pada ketika ini, itu dia suasana ataupun kita katakan kemeriahan program kita pada ketika ini itu. Dan rakan setugas saya juga sudah pun bersedia. Saya akan percaya sekejap saja lagi kita akan teruskan kita punya majlis pelancaran ini dari semasa ke semasa. Baik, dan kalau kita tengok sambutan Hari Guru, bila sebut pasal sambutan Hari Guru untuk tahun ini, peringkat kebangsaan kali ke-51, kita nak recap ataupun kita nak imbas kembali untuk tahun yang lalu bagi tahun 2021, yang mana tema sambutan Hari Guru pada tahun lalu, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Itu dia. Saya kena percaya bila sebut pasal guru, mungkin ibu bapa yang sedang menonton pada ketika ini juga ada cerita-cerita yang boleh kita kongsikan kepada anak-anak ataupun adik-adik kita berkenaan dengan bagaimana pengalaman kita dibesarkan dan juga bersekolah. Dan saya kena percaya jerih payah guru-guru kita ini yang menjadikan siapa kita
pada hari ini. Dan kalau kita tengok tema pada tahun yang lalu berguru demi ilmu, bina generasi baru ini juga menyentuh peranan guru dalam memperkasakan keilmuan dan juga profesionalisme. Ini untuk bina generasi seperti kita lah. Kalau kita kata nak melihat dunia pada 10 tahun akan datang, maka lihatlah pada remaja dan pemuda-pemudinya pada hari ini. Jadi kita lah kan. Itu dia. Jadi kalau melalui guru yang baik, maka lahirlah generasi yang luar biasa pada masa akan datang. Mungkin kita nak imbas kembali juga pada tahun yang lalu untuk penerima anugerah tokoh guru kebangsaan bagi tahun 2021, yang mana ada beberapa nama yang telah pun mendapat ataupun menerima anugerah tokoh guru kebangsaan bagi tahun 2021. Kalau kita tengok yang mendapat tokoh guru kebangsaan bagi tahun 2021 iaitu Puan Hajah Norizan binti Mohamed yang merupakan mantan pengetua SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi Selangor, manakala tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan bagi tahun 2021 jatuh ataupun disandang oleh Yang Berbahagia Dr. Amin bin Senin yang merupakan mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dari tahun 2017 hingga 2019, dan juga Yang Berbahagia Dr. Habibah binti Abdul Rahim yang juga merupakan mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dari tahun 2020 hingga 2021. Baik, dan kita nak tengok juga bagaimana keadaan ketika ini di Kuala Nerus, Terengganu. Kalau kita lihat, rakan setugas kita sudah pun bersedia untuk memberikan liputan berkenaan dengan bagaimana persiapan di sana dan bagaimana orang kata apa, kemeriahan yang sedang berlaku di sana untuk kita kongsikan kepada rakan-rakan penonton kita yang sedang menonton pada ketika ini. Baik, jadi kita akan teruskan dulu kepada rakan setugas saya Nisake di Kuala Nerus, Terengganu untuk mungkin ceritakan kepada kita berkenaan dengan bagaimana keadaan di sana pada ketika ini, Kuala Nerus, Terengganu. Silakan Nisake. Dan apabila saya mengumumkan ketibaan Pulau Kampas, Pulau Redan, kita lalu ikut marang. Jangan lupa Kuala Berang, Sekayu Comel, zaman bersama. Sekayu Comel, zaman bersama. Na 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 Terengganu kita. Na 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 Terengganu kita. Ya, terima kasih Azhar Hilmi, rakan setugas yang berada di studio saya. Nisake kini berada di Hotel Raya Kuala Nerus, Terengganu bagi majlis pelancaran gerakan masa Terima Kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Saya dapat rasakan kemeriahan apabila dewan ini kian dipenuhi oleh tetamu-tetamu jemputan yang saya kira dalam lebih kurang 300 orang mengikut SOP yang telah ditetapkan. Juga masing-masing indah dihiasi dengan busana bertemakan warna hitam dan putih, busana batik. Saya kira seperti warna rasmi bendera negeri Terengganu, hitam dan putih. Pada malam ini kita akan menanti-nantikan pengumuman di mana Azhar tadi sudah menyebut tema tahun lalu bagi sambutan Hari Guru ialah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Apa agaknya tema pada tahun ini? Jadi kita nantikan kehadiran Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin untuk mengumumkan tema pada tahun ini. Kita juga akan menyanyikan lagu Negaraku serta lagu tema Sekolahku Sejahtera setelah ketibaan dan kehadiran Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Kita juga akan menyaksikan acara pada malam ini menyampaikan hadiah serta mengumumkan
para pemenang bagi pertandingan bahas Piala YGMB, di mana tahun lalu seingat saya finalis bagi pusingan akhir untuk pertandingan bahas ini ialah pasukan dari negeri Pahang dan juga Selangor, di mana negeri Pahang telah dinobatkan sebagai juara pertandingan bahas Piala YGMB tahun 2021. Bagi pusingan akhir pertandingan bahas tahun ini, tahun 2022, kita menyaksikan wakil guru-guru dari negeri Sabah di Bawah Bayu dan juga dari negeri Kelantan. Siapakah pemenangnya pada tahun ini, kita akan dapat lihat pengumumannya sebentar sahaja lagi. Kita juga akan menyaksikan penyampaian CJ pengiktirafan kepada focal person PIBKS oleh Yang Berhormat Menteri Kanan dan juga tetamu kehormat. Tetamu kita pada malam ini di sini ya, Azhar di studio, dan juga penonton Didik TV KPM akan turut dihiburkan oleh kumpulan muzik yang dikenali dengan nama Combo Guru Terengganu. Akan menyampaikan beberapa lagu sementara hadirin sekalian menikmati juadah makan malam sementara acara kita berlangsung. Kita juga ingin mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Razi Jidin. Dipersilakan. Haji Satiful Bahari bin Mamat, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri Terengganu. Yang berbahagia Datuk Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesihatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti di jiwa. Kita selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri ada, total hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilangan Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jadikan bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jadikan bersama. Hidup mulia berjaya, terus tekun usaha, teliti dalam bekerja, diri cekap terampil, eksplorasi ilmu berguna, bertindak rasional, mantapkan artikulasi,
sejahtera. Ayo kita jadikan bersama. Sejahtera, sejahtera, sekolahku sejahtera. Ayo kita jadikan bersama. Sejahtera, sejahtera, sekolahku sejahtera. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan hadirin dipersilakan duduk. Yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya marilah kita saksikan seketika persembahan tayangan montaj gerakan massa #Terima Kasih Cikgu. Dipersilakan. Pelibatan ibu bapa komuniti dan swasta ataupun PIBKS ditubuhkan bertujuan untuk membantu pihak sekolah dalam kemenjadian murid dan mewujudkan sekolah yang berkualiti. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, iaitu di bawah anjakan yang ke-9, pelibatan ibu bapa komuniti dan swasta dalam pendidikan akan dijalankan secara lebih meluas. Fokus utama adalah untuk membantu dalam pembangunan akademik, pembangunan sahsiah dan disiplin, pembangunan kurikulum dan pembangunan infrastruktur. PIBKS turut serta bersama Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM dalam menganjurkan program Gerakan Massa Terima Kasih Cikgu bagi menghargai guru-guru di seluruh Malaysia pada tahun ini. Antara cikgu yang paling saya ingat dan paling saya rapat lah sekarang ni adalah nama dia Cikgu Osman atau lebih dikenal sebagai Cikgu Man. Cikgu yang saya paling ingat tu sekolah menengah, iaitu Cikgu Kokuingo. Cikgu yang paling saya ingat adalah Cikgu Osmani. Dia mengajar sekolah menengah kebangsaan Tengku Ampua Hitam. Kita orang start rapat tu daripada zaman sekolah NT Form 3 sampailah sekarang. Walaupun umur saya dah 25 tahun, tapi yelah kita orang punya connection tu tak putus lah sampai sekarang. Sebab yang kita orang rapat dengan dia ni adalah sebab dia ni mudah mesra dengan student, and kita orang pun panggil dia pun bukan panggil cikgu dekat sekolah, kita orang panggil dia abah. Sebab dia baik, dia banyak tolong saya jika saya memerlukan pertolongan. Dia seorang guru yang penyayang dan banyak memberi inspirasi pada saya untuk menjadi pendidik. 2 tahun tak pergi rumah, tak jumpa sebab PKP kan. So hopefully tahun ni raya dapatlah kot jumpa. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan cikgu yang mengajar saya, Kok Kuingo, dan cikgu-cikgu lain yang telah mengajar saya. Terima kasih cikgu. Saya doakan semoga Cikgu Osmani berada dalam keadaan sihat dan sentiasa berada dalam rahmat ilahi. Terima kasih Cikgu. Dapat tahu yang Encik Normala dikomakan selama sebulan di hospital, itu adalah sangat menyentuh hati untuk satu sekolah kita. Dia pernah berkata pada saya, setinggi mana pun kita belajar, sebesar mana pun darjat kita, janganlah tinggalkan solat, jagalah adab kita, jagalah akhlak kita.
Setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih buat bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu di atas penyempurnaan montaj itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Adat kita menyambut tetamu, salam dihulur, mesra bertamu. Hamparkan tikar, lebarkan pintu, pemanis bicara, aluan didahulu. Yang berhormat Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Yang berhormat Tuan Haji Satiful Bahari bin Mamat, Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri Terengganu. Yang berbahagia Datuk Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Zainal bin Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, merangkap Setiausaha Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Yang berusaha Tuan Haji Awi bin Saleh, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Yang berusaha Encik Muhammad Ropaat bin Kamid, Focal Person Negeri Terengganu. Yang berusaha Tuan Haji Aminuddin bin Adam, Pengerusi Yayasan Guru Malaysia Berhad, Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, pengarah-pengarah bahagian dan Jabatan Pendidikan Negeri, ketua-ketua jabatan persekutuan dan negeri, pegawai-pegawai bahagian, Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah, focal person dan kontijen-kontijen negeri, wakil-wakil media, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke pelancaran Majlis Gerakan Massa #Terima kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Terima kasih YB Menteri Kanan. Terima kasih pemimpin-pemimpin terbilang. Terima kasih guru-guru berdedikasi. Terima kasih hadirin budiman. Terima kasih kepada semua atas kehadiran ke Dewan Baiduri Hotel Raya Kuala Nerus Terengganu untuk sama-sama memeriahkan pelancaran Majlis Gerakan Massa #Terima kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Sungguh indah bunga kemboja di bawah atap tepi halaman. Juadah sudah letak di meja, sudilah santap Tuan Budiman. Majlis menjemput Yang Berhormat Datuk, Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin serta hadirat sekalian untuk menjamu selera. Dipersilakan. Marilah sama-sama kita saksikan video ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniahkan Negeri Terengganu menjadi tuan rumah program Gerakan Massa #Terima kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Sesungguhnya profesion perguruan adalah sangat mulia kerana gurulah yang mendidik dan mengajar ilmu kepada seluruh generasi yang lalu, generasi yang sekarang ini dan generasi yang akan datang. Terima kasih Cikgu atas segala kerja yang telah dilaksanakan tanpa penat lelah dan kecewa. Semoga Allah jualah yang membalas usaha dan penat lelah para guru sekalian. Terima kasih Cikgu. Para hadirin juga akan dihiburkan dengan persembahan nyanyian oleh band Combo Guru Terengganu sambil diiringi tayangan kad ucapan sempena sambutan Hari Guru tahun 2022. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, lagu-lagu yang didendangkan hari ini terdiri daripada koleksi lagu-lagu Negeri Terengganu. Hadirin sekalian, kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang diilham dan diciptakan oleh focal person KBS Kebangsaan Negeri Terengganu, Encik Muhammad Ropaat bin Hamid. Lagu ini dicipta bagi menzahirkan rasa penghargaan buat warga pendidik seluruh negara.
Hadirin sekalian, buat julung-julung kalinya, terima kasih cikgu. Kenangan tak hilang dalam ingatan. Terima kasih cikgu, rahmat yang Maha Esa. Terima kasih cikgu, segala bakti kau curahkan takkan kami lupakan. Takkan kami lupakan. Terima kasih mengajarku sahabat tanpa jemu. Wahai guru, berjuanglah demi anak bangsa. Untaian kata demi kata terucap seribu makna. Untaian kata demi kata terucap menyejuk jiwa. Jasamu akan diendang, syahdu sendu dan rindu, tertulis pada kenangan, tak hilang dalam ingatan. Terima kasih cikgu, rahmat yang Maha Esa. Terima kasih cikgu. Baiklah, masih bersama Nisa di Hotel Raya Kuala Nerus Terengganu bagi majlis pelancaran gerakan masa #Terima Kasih Cikgu. Sebentar tadi kita telah saksikan video pembukaan montaj yang menyentuh serba sedikit tentang fokus utama PIBKS. Ada bercerita serba sedikit beberapa insan yang hidupnya telah diberi impak oleh guru-guru yang satu masa dahulu mengajar mereka di sekolah. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan acara pada malam ini, kami di Didik TV KPM berbesar hati ingin menjemput Tuan Haji Abdul Mu'i bin Ngah yang merupakan Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu untuk bersama-sama dengan kita bagi menceritakan dengan lebih lanjut tentang acara kita pada malam ini. Segala hormatnya dipersilakan Tuan. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Tuan, apa khabar Tuan? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Tuan sihat Tuan? Tuan sihat Tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tuan, hari ini kita nak bertanya tentang beberapa perkara mengenai acara kita pada malam ini. Saya yakin para penonton di Didik TV KPM ingin mengetahui serba sedikit tentang acara kita pada malam ini Tuan. Dipersilakan Tuan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Didik TV. Untuk makluman, kalau kita lihat pada tahun ini Gelian Negeri Terengganu menjadi tuan rumah gerakan masa Terima Kasih Cikgu, dan malam ini merupakan malam kemuncak untuk iaitu yang mana kalau kita lihat program ini telah berlangsung pada 29 dan 30 di Raya Hotel Terengganu bersama dengan kerjasama yang erat daripada PIBKS Negeri Terengganu.
Baik, saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut apa objektif Majlis Pelancaran Gerakan Masa #Terima Kasih Cikgu kita hari ini, Tuan. Objektif pertama kalau kita lihat ialah untuk meningkatkan keterangkuman dan kebersamaan, iaitu ibu bapa, komuniti dan pihak swasta untuk menghargai jasa dan pengorbanan guru sebagai barisan hadapan mengharungi cabaran masa hadapan dalam pendidikan. Dan objektif yang kedua ialah pengajuan adalah untuk memupuk pemuafakatan, kerjasama, sikap kebersamaan dan kesepunyaan semua pihak berkepentingan bahawa sekolah ialah milik masyarakat. Ya, saya setuju dengan kenyataan tersebut. Sekolah adalah milik masyarakat. Mungkin Tuan boleh kongsikan apa konsep ataupun rasionalnya penganjuran gerakan masa #Terima Kasih Cikgu ini, Tuan? Konsep penganjuran kali ini ialah keterangkuman dan kebersamaan ibu bapa, komuniti serta pihak swasta sebagai rakan strategik pendidikan bagi menzahirkan penghormatan dan perhargaan kepada warga pendidik. Jadi sebenarnya rasional penganjuran program ini boleh kita bahagikan kepada tiga, okay? Iaitu keterangkuman dan kebersamaan pelbagai pihak untuk turut serta meraihkan guru di peringkat sekolah. Kemudian yang kedua, menghargai segala jasa dan pengorbanan guru dalam mendidik anak-anak. Dan yang ketiga ialah merupakan usaha murni pemuafakatan antara ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dengan warga pendidik dalam dunia pendidikan. Ya, baiklah. Tuan, saya ingin bertanya dengan lebih lanjut berkenaan dengan tema, tetapi kita masih menantikan pengumuman dari Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Jadi kita akan teruskan soalan saya berkenaan dengan program gerakan masa #Terima Kasih Cikgu ini. Saya difahamkan ianya turut disiarkan secara atas talian. Jadi bagaimana penonton boleh mengikuti program kita pada hari ini, Tuan? Jadi kalau kita lihat antara aktiviti baru, norma baru yang kita adakan ialah penyampaian ucapan terima kasih cikgu dalam talian, di mana ia akan melibatkan ucapan orang kenamaan, tokoh pendidik, selebriti, guru dan murid siap sekolah. Dan selain itu kalau kita lihat tayangan sedutan klip video juga ditayangkan, kemudian melalui TikTok yang kita buat, kemudian Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Banyak kita buat. Banyak saluran yang mereka boleh ikuti. Saya ingin mengetahui apa antara persiapan. Saya pasti untuk acara sebesar ini pastinya banyak persiapan, waktu yang digunakan untuk melancarkan majlis kita pada malam ini. Kalau kita lihat kepada persiapan yang kita buat, memanglah kita bersedia daripada awal. Kalau kita lihat, iaitu gerakan masa ini berlangsung selama 2 hari, iaitu 29 dan 30 Mac. Jadi penganjuran kali sedikit berbeza daripada tahun-tahun lepas, kerana dia melibatkan secara hybrid, bersemuka dan talian. Dan kemudian kalau kita lihat, kita mengadakan sebanyak 3 kali mesyuarat bagi persediaan untuk menjayakan program gerakan masa pada tahun ini. 3 kali mesyuarat, Tuan. 3 kali mesyuarat. Saya pasti ramai pihak memberikan dedikasi sepenuhnya untuk menjayakan acara gerakan masa #Terima Kasih Cikgu. Untuk menjayakan acara pada hari ini, saya pasti banyak aktiviti-aktiviti yang telah dirangka untuk acara gerakan masa kita ni. Jadi mungkin boleh kongsikan aktiviti sepanjang gerakan masa #Terima Kasih Guru ini dijalankan. Antara aktiviti yang dijalankan untuk gerakan masa pada tahun ini ialah, kalau kita lihat, yang pertamanya ialah pertandingan bahas yang dianjuk oleh Yayasan Guru Malaysia Berhad. Kemudian pameran oleh sekolah-sekolah di Negeri Terengganu sekhasnya. Kemudian malam ini malam apresiasi okay, sebagai anugerah kepada pihak BKS dan juga guru-guru yang berjasa. Dan yang keempat ialah perkongsian amalan terbaik. Perkongsian. Okay, kita buat hari ini, iaitu yang mana kita kongsikan amalan terbaik pendidikan negeri-negeri yang kita pilih untuk kita sebarkan kepada negeri lain. Ya, baiklah. Saya ingin bertanya sedikit soalan lah. Orang kata apa, dalam pada kita dah berbual panjang ni kan, kita nak sedikit kata-kata akhir dari Tuan kepada semua yang menonton dan juga kepada semua yang berada di sini bagi Majlis Pelancaran Gerakan Masa #Terima Kasih Cikgu ini. Saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Terengganu mengucapkan terima kasihlah kepada semua pihak, terutamanya KPM dan semua warga JPNT yang telah menjayakan gerakan masa pada tahun ini, dan juga saluran-saluran didik TV yang ada bersama kita malam ini. Dan kita harap insya-Allah dengan kerjasama yang berterusan
Alhamdulillah kalau kita lihat malam ini pelancaran yang terakhir iaitu malam apresiasi, insya-Allah dengan meriah kalau tidak penuh dewan pada malam ini, dan tak lain tak bukan ialah kerjasama daripada semua pihak pada malam ini. Baiklah, terima kasih Tuan Haji Abdul Mu'i bin Ngah selaku Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kerana sudi berkongsi serba sedikit dengan kami di Didik TV KPM berkenaan dengan Majlis Pelancaran Gerakan Masa #Terima kasih Cikgu. Terima kasih Tuan. Semoga kita bertemu lagi. Baik, terima kasih. Di sini tadi Tuan Haji Abdul Mu'i ada menyebut tentang antara aktiviti yang dijalankan sempena Gerakan Masa #Terima kasih Cikgu ini adalah pertandingan bahas Piala Yayasan Guru Malaysia Berhad YGMB. Kalau anda masih ingat di awal tadi saya ada sebut pada tahun lalu saya masih ingat juara yang dijulang adalah wakil daripada negeri Pahang, negeri kelahiran saya. Maaf saya agak gembira apabila saya mengucapkannya, tetapi tahun ini kita menyaksikan kumpulan dari negeri di bawah bayu iaitu Sabah melawan wakil dari negeri Kelantan. Siapakah agaknya pemenang pertandingan bahas Piala YGMB kali ini? Kita nantikan pengumumannya. Baiklah, untuk bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan acara-acara ataupun aktiviti yang dijalankan ya Azhar di studio dan juga penonton-penonton Didik TV KPM, kita akan luangkan sedikit masa bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Wan Munadi Wan Mamat yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif YGMB Yayasan Guru Malaysia Berhad untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi kita ingin dipersilakan Datuk, apa khabar Datuk? Baik. Alhamdulillah, sungguh segak bergaya hari ini Datuk. Terima kasih. Dengan busana batik warna hitam dan putih, mungkinkah warna tema negeri Terengganu? Tema kita malam ni hitam putih. Ya, betul tu. Saya percaya sebab Pahang dan Terengganu berkongsi warna yang sama untuk bendera kita, iaitu hitam dan juga putih. Baiklah, Datuk, hari ini saya ingin bertanya sedikit berkenaan dengan acara kita ataupun aktiviti kita iaitu pertandingan bahas guru KPM Piala Pusingan YGMB. Itu adalah salah satu acara utama yang saya rasakan sungguh dinanti-nantikan dan ditonton oleh ramai orang secara atas talian. Jadi apakah objektif utama pertandingan bahas ini, Datuk? Terima kasih. Pertandingan bahas guru KPM Piala Pusingan Yayasan Guru Malaysia Berhad sebenarnya adalah merupakan sebahagian daripada program-program tajaan Yayasan Guru Malaysia Berhad sebagai rakan strategik kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu usaha Yayasan Guru dalam mengangkat martabat profesion keguruan dalam negara kita. Dan selain daripada menambah kemeriahan sambutan ataupun pelancaran gerakan masa terima kasih cikgu sempena sambutan Hari Guru kali ke-51 tahun 2022 ini yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan sebentar saja lagi adalah antara lainnya untuk membantu mempertingkatkan tahap kemahiran dan juga pengetahuan profesionalisme guru. Begitu juga platform ataupun pentas pertandingan bahas ini boleh dijadikan pentas yang terbaik untuk guru-guru menyuarakan pelbagai pandangan dan juga buah fikiran, terutamanya perkara-perkara yang berkait dengan isu-isu semasa pendidikan. Jika hari biasa kita lihat masyarakat banyak pihak memberikan pelbagai pandangan, komen berkaitan isu-isu semasa pendidikan di media-media sosial. Dan saya kira kali ini dalam pentas pertandingan bahas ini adalah merupakan ruang terbaik untuk guru sendiri menyuarakan pandangan dan juga isi hati berkait dengan isu-isu pendidikan. Selain daripada itu, pertandingan bahas ini juga boleh kita dokumenkan sebagai bahan ataupun sumber rujukan untuk guru-guru yang boleh digunakan misalnya di dalam PDPC ataupun PDPR dan juga boleh dijadikan sebagai model kepada pelajar-pelajar untuk digunakan di dalam pembelajaran. Baiklah, saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut bagaimanakah ataupun apakah tema dan konsep yang telah ditetapkan untuk pertandingan bahas guru KPM Pusingan YGMB pada tahun ini, Tuan? Dari segi pemilihan tema pada kali ini, saya kira amat bertepatan sekali dengan hasrat murni kerajaan ketika ini. Banyak pihak bercakap tentang aspirasi keluarga Malaysia. Jadi dengan pemilihan tema pada kali ini iaitu memperkasakan kualiti guru menghadapi modernisasi pendidikan melalui aspirasi semangat keluarga Malaysia
adalah amat bertepatan sekali lah. Betul. Dan dari segi konsep penganjuran, kita masih lagi mengekalkan penganjuran secara hybrid, di mana pertandingan di peringkat awal, iaitu di peringkat saringan yang melibatkan 16 negeri yang mewakili semua negeri di seluruh negara ataupun mewakili Jabatan Pendidikan Negeri, diadakan secara atas talian pada 7 hingga 11 hari bulan Mac yang lepas. Sementara pertandingan di peringkat separuh akhir dan juga di peringkat akhir dijalankan secara bersemuka pada 28 dan hari semalam. Dan sebentar saja lagi kita akan mengetahui pasukan manakah antara pasukan Sabah dan juga Kelantan yang akan menjuarai pertandingan bahas guru KPM Piala Pusingan YGMB bagi tahun 2022. Baik, saya sempat menonton sebahagian daripada pusingan untuk menentukan tempat ketiga dan keempat, Datuk. Pertandingan yang sungguh sengit saya rasa dan saya ternanti-nanti pengumuman pemenang pada malam ini. Saya lihat aktiviti pertandingan bahas ini mendapat sambutan yang sungguh meriah. Jadi apa hadiah yang ditawarkan buat pemenang-pemenang pertandingan bahas? Pada tahun ini pihak kami selaku penganjur masih lagi mengekalkan jumlah hadiah yang sama dengan tahun lepas. Juara akan membawa pulang wang tunai bernilai RM5,000, sementara naib Johan RM4,000, tempat ketiga RM3,000 dan tempat keempat RM2,000. Sementara pendebat terbaik akan menerima wang tunai bernilai RM500. Itulah hadiah yang akan diterima sebentar saja lagi. Baik, sungguh lumayan hadiah yang ditawarkan. Tidak hairanlah semua guru memberikan yang terbaik, memberikan sepenuhnya sepanjang pertandingan bahas berlangsung. Baiklah Datuk, bagaimana pula dengan peranan YGMB selaku sebagai sebuah institusi yang berperanan untuk memelihara kebajikan dan memartabatkan profesion perguruan negara dalam sambutan Hari Guru tahun 2022 ini? Pada tahun ini sekali lagi Yayasan Guru Malaysia Berhad diberi tanggungjawab dan juga amanah untuk melaksanakan Festival Guru Malaysia. Festival Guru Malaysia yang diadakan sempena sambutan Hari Guru bagi kali yang ke-51 tahun 2022 ini, yang akan berlangsung pada 12 hingga 16 Mei yang akan datang, bertempat di Universiti Malaysia Kelantan, UMK Bachuk. Bermula 12 hingga 16 Mei yang akan datang. Dan insya-Allah majlis kemuncaknya akan disempurnakan, dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 16 Mei 2022. Hari Guru 16 Mei. Saya nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan festival yang diperkatakan sebentar tadi yang tampaknya begitu meriah. Jadi apa yang istimewanya menanti para pengunjung yang akan hadir ke festival itu nanti? Pada festival kali ini pihak kami sedang giat membuat persiapan, dan kita merancang untuk mengadakan festival pada kali ini secara besar-besaran, memandangkan kali terakhir Festival Guru Malaysia diadakan pada tahun 2019 setelah edisi 2020 dan 2021 tidak dapat dilaksanakan akibat pandemik COVID-19. Maka tahun ini kita merancang untuk mengadakan acara sambutan ini secara besar-besaran, dan kita menjangkakan seramai 50,000 pengunjung akan menghadiri festival ini yang terdiri daripada masyarakat setempat dan juga kontijen-kontijen daripada seluruh negara. Warga pendidik daripada seluruh negara akan bersama-sama memeriahkan Festival Guru Malaysia tahun 2020. Saya dapat bayangkan betapa meriahnya acara itu nanti, dan semoga semuanya berjalan lancar ya Datuk. Sedikit kata-kata akhir untuk semua yang menonton Didik TV KPM dan juga kata-kata semangat. Kata-kata semangat buat guru-guru yang menantikan keputusan pertandingan bahas malam ini. Sedikit kata-kata akhir daripada Datuk untuk semua penonton. Sedikit kata-kata akhir Datuk untuk penonton. Sempena pelancaran gerakan masa terima kasih Cikgu bagi pihak Yayasan Guru Malaysia Berhad, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih Cikgu kepada semua insan yang bergelar guru di seluruh negara, sama ada yang masih berkhidmat ataupun yang telah bersara atas sumbangan dan juga jasa serta pengorbanan mendidik anak bangsa selama ini. Terima kasih Cikgu.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Wan Munadi bin Wan Mamat selaku CEO Yayasan Guru Malaysia Berhad kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Terima kasih Datuk, semoga bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih juga penonton Didik TV KPM masih bersama-sama dengan Nisa yang kini berada di Hotel Raya Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Kita sekarang tadi telah mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan acara pada hari ini dan kita telah mengetahui dengan lebih lanjut tentang pertandingan bahas yang menyaksikan pusingan penentuan di tempat ketiga untuk tempat ketiga dan tempat keempat di antara kumpulan wakil daripada wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga dari negeri Selangor. Pusingan akhir akan menyaksikan antara negeri Sabah atau wakil negeri Kelantan yang akan dinobatkan selaku juara bersempena dengan pertandingan bahas Piala YGMB Majlis Pelancaran Gerakan Masa #Terima Kasih Cikgu. Hadirin di sini masih lagi dihiburkan dengan pasukan kumpulan muzik Combo Guru Terengganu sementara mereka menikmati makan malam. Sebentar lagi akan berlangsungnya ucapan dari Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin yang mana beliau akan mengumumkan tema sambutan Hari Guru pada tahun ini. Seperti yang kita telah sedia maklum tahun lalu, temanya adalah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Boleh pula saya terlupa, maklumlah. Begitu meriah suasana di sini dan seterusnya kita akan juga menyaksikan gimik perasmian dan juga perasmian bagi majlis pada hari ini. Kita akan melihat gimik-gimik pelancaran dan juga beberapa acara seperti penyampaian hadiah oleh Yang Berhormat Menteri Kanan dan juga sijil pengiktirafan akan diberikan kepada focal person PIBKS oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan dan juga tetamu-tetamu kehormat. Jadi di sini masih lagi berlangsung dengan meriahnya dan mereka semua masih lagi menikmati juadah makan malam. Dan untuk pengetahuan semua, berikutan dengan bencana banjir yang terjadi pada baru-baru ini, beberapa ahli JNTP juga akan diberikan sumbangan pada hari ini. Saya berharap semuanya akan kekal menonton kami sehingga ke akhir rancangan. Di sini kita dapat lihat begitu meriah sekali tetapi semuanya dilangsungkan di bawah SOP yang telah ditetapkan. Meriah dengan busana batik berwarna hitam dan putih bersempena dengan warna rasmi bendera negeri Terengganu. Kami masih menantikan saat-saat pengumuman bagi tema sambutan Hari Guru tahun 2022 tahun ini. Kali ini apa agaknya tema, apakah cerita di sebaliknya, kita akan lihat dan dengar bersama-sama. Berikutan sebentar lagi kita akan menyaksikan ucapan dari Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Saya rasa di sini sangat meriah. Saya mengharapkan rakan setugas di studio Azhar Hilmi juga dapat merasakan dan juga melihat kemeriahan kami di sini. Kumpulan muzik juga, Combo Guru Terengganu sudah selesai membuat persembahan. Saya kira sebentar lagi Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan akan menyampaikan ucapan seterusnya mengumumkan pelancaran tema sambutan Hari Guru tahun 2022. Seterusnya akan melancarkan dan merasmikan acara gerakan masa Terima Kasih Cikgu pada tahun ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan ucapan dari Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan dan juga tetamu-tetamu jemputan. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis Cikgu Amir.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Datuk Dr. Muhammad Razi bin Jidin, Menteri Kanan Pendidikan Malaysia. Yang berhormat Tuan Haji Saiful Bahari bin Mamat, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri Terengganu. Yang berbahagia Datuk Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Zainal bin Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Gerakan Masa. Terima kasih Cikgu sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Yang berusaha Tuan Haji Awi bin Saleh, Timbalan Pengarah Pendidikan Terengganu, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, yang menjalankan tugas sebagai Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Yang berusaha Tuan Haji Aminuddin bin Adam, Pengurusi Yayasan Guru Malaysia Berhad, Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Pengarah-pengarah Bahagian dan Jabatan Pendidikan Negeri, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Pegawai-pegawai Bahagian Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah, Focal Person PIBKS dan kontijen-kontijen negeri, wakil-wakil media, datuk-datuk, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada malam yang indah ini dalam majlis pelancaran Gerakan Masa Terima Kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan tahun 2022 di negeri Terengganu. Marilah kita memohon doa agar majlis ini berjalan lancar, berjaya dan usaha ini diterima sebagai ibadah kita semua. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi bin Jidin, Menteri Kanan Pendidikan Malaysia, yang sudi hadir dan seterusnya merasmikan majlis pada malam ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua jemputan yang hadir pada malam ini. Pada kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada Jawatan Kuasa Penganjur, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu bersama Focal Person PIBKS Terengganu, selaku tuan rumah yang telah bertungkus lumus dalam memastikan majlis pada malam ini berlangsung sebagaimana yang telah kita rancang. Tidak lupa juga terima kasih diucapkan kepada Yayasan Guru Malaysia Berhad yang turut menaja pertandingan bahas guru Piala Yayasan Guru Malaysia Berhad. Jadi diharapkan pada tahun hadapan masih ada lagi tajaan daripada Yayasan Guru. Yang berhormat Datuk dan hadirin sekalian, hampir 3 tahun pandemik COVID-19 telah melanda negara. Jumlah yang dijangkiti dan jumlah kematian akibatnya juga terus bertambah. Namun demikian, agenda pendidikan negara tetap dilaksanakan tanpa gagal. Guru-guru kita tetap melaksanakan tugas dan kerja mereka agar visi pendidikan negara menerusi pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 tercapai dengan jayanya. Pendidikan norma baru PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah, telah mereka laksanakan tanpa berbelah bagi. Pembelajaran secara hybrid juga dilaksanakan dengan semangat juang yang tinggi. Pembelajaran bersemuka apatah lagi. Semua dilakukan demi memastikan anak-anak bangsa bakal pemimpin negara ini mendapat semua input ilmu yang sepatutnya. Maka insan mulia ini wajarlah kita raikan. Insan mulia ini wajib kita hargai. Mereka telah memegang banyak watak dalam
tugas mereka. Semua tindakan yang dilakukan ini bagi memenuhi tuntutan dan tanggungjawab sebagai guru dalam memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik yang dikasihi. Mulianya sumbangan bakti dan usaha warga guru tanpa sedikit pun mengharapkan balasan dan pujian dari semua. Barisan pendidik di seluruh negara tetap teguh mengarungi segala cabaran. Suara-suara sumbang diabaikan, onak duri dirempuh biarpun diri sendiri terluka. Ibarat patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkat siku, patah siku bertongkat dagu, patah dagu bertongkat kuku. Semangat juang yang digambarkan dalam pepatah ini dimiliki oleh setiap guru dengan semangat terus berusaha dan tidak menyerah kalah atau menyalahkan takdir. Tahniah cikgu, syabas cikgu, terima kasih cikgu. Selain menjadi guru sebagai tugas hakiki, mereka juga memainkan peranan sebagai seorang doktor, sebagai seorang pegawai lalu lintas, sebagai seorang pengasuh murid, sebagai seorang pekerja pembersihan dan lain-lain tugas. Maka program gerakan massa terima kasih cikgu ini sangat tepat diadakan untuk kita meraihkan insan mulia yang bergelar guru. Ia diharapkan akan dapat memberi kegembiraan dan rasa dihargai serta diingati atas kerja buat mereka. Kami di PIBKS bermula dari peringkat sekolah, pejabat pendidikan daerah, jabatan pendidikan negeri dan peringkat kebangsaan teguh berdiri bersama pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk terlibat secara langsung dalam usaha menghasilkan modal insan terbaik negara. Ini adalah misi kami untuk membantu dalam kemenjadian murid dan membantu mewujudkan sekolah berkualiti. Sebagaimana yang termaktub dalam anjakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 iaitu pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta diperluaskan. Terima kasih atas pengiktirafan yang telah diberikan kepada kami 16 orang focal person PIBKS kebangsaan yang mewakili negeri masing-masing dan kami sangat menghargai atas pengiktirafan ini. Akhir kata, saya menyeru rakan-rakan focal person PIBKS saya, rakan-rakan strategik pendidikan, ibu bapa, komuniti serta sektor swasta agar terus bersama-sama dan berbakti membantu guru-guru dan sekolah agar agenda pendidikan negara terus cemerlang dan gemilang. Guru ibarat lilin membakar diri menerangi orang lain. Tanpa guru, siapalah kita? Tanpa guru, siapalah saya? Terima kasih kepada semua guru atas segala bakti yang telah dicurahkan, tenaga yang disumbangkan dan masa yang dikorbankan. Sesungguhnya jasa dan pengorbanmu hanya Allah sahaja yang mampu membalasnya. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada yang berusaha Encik Muhammad Ropaat bin Kamid di atas ucapan sebentar tadi. Pergi ke kota beli selasih, sayang sidara dibuat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Para hadirin yang saya hormati sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan untuk kita sama-sama mendengar ucap utama dari tetamu kehormat kita. Majlis dengan segala hormat dan takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Dr. Razzie Jidin, Menteri Kanan Pendidikan Malaysia untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan ucap utama dan seterusnya melancarkan program gerakan massa
Terima kasih Cikgu peringkat kebangsaan tahun 2022. Yang Berhormat Datuk dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Cikgu Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berhormat sahabat saya Esko Pendidikan Negeri Terengganu Wabi Saiful Bahri, yang berbahagia Datuk Hajah Nur Zamani, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Encik Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Program, Tuan Haji Awi, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, Saudara Rapaat, Focal Person Negeri Terengganu, Tuan Haji Aminuddin, Pengerusi Yayasan Guru Malaysia Berhad, Dev kehormat, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada majlis kita malam ini. Saudara-saudari, gerakan massa Terima Kasih Cikgu mula diperkenalkan pada tahun 2018. Gerakan ini adalah sebahagian daripada pendekatan untuk membawa masyarakat sama-sama menginsafi segala pengorbanan, segala jasa baik, segala budi, segala ilmu yang dicurahkan oleh guru-guru kepada anak-anak didik mereka. Seperti mana yang kita tahu, setiap seorang daripada kita yang berada pada majlis pada malam ini dan hampir setiap orang daripada kita di seluruh negara, di sepanjang hidupnya pernah hatinya, pernah pemikirannya disentuh oleh guru-guru. Perjalanan hidup yang panjang, pelbagai kota perguruan yang dilalui, ramai guru-guru yang menyemai bakti, ramai guru-guru yang menabur budi, dan akhirnya lahirlah satu generasi demi satu generasi, yang mana setiap generasi yang dilahirkan itu adalah generasi yang mengumudi negara ke arah yang lebih baik. Saudara-saudari, dalam konteks jasa guru, kita boleh bercakap dari malam sehingga ke pagi. Dalam konteks kenangan bersama guru, banyak kenangan-kenangan yang pernah dilalui. Apa yang paling penting, apabila kita bercakap tentang terima kasih cikgu juga, kita perlu memahami bahawa perguruan itu adalah satu konsep yang bertunjangkan ilmu. Tidak ada makna perguruan tanpa ilmu. Perguruan ini hidupnya atas dasar ilmu. Dan ilmu ini pencariannya daripada kecil sehinggalah kita ke liang lahat, tidak ada kesudahan. Tidak ada pernah satu titik noktah dalam perjalanan pencarian ilmu. Oleh yang demikian, dalam konteks gerakan massa Terima Kasih Cikgu, selain daripada kita menjiwai, memahami pengorbanan guru-guru, menghargai jasa-jasa mereka, pada masa yang sama kita perlu menginsafi bahawa perjalanan hidup ini penuh dengan
ilmu-ilmu yang perlu diterokai. Dan kita perlu menginsafi bahawa setinggi mana ilmu kita sekalipun, akhirnya ilmu itu jika dilihat dengan ilmu dunia, jika diteliti dengan ilmu akhirat, ilmu itu hanyalah ibarat setitik air di laut. Oleh itu, sama ada kita guru, kita pendidik, kita ahli korporat, kita ahli politik, pencarian ilmu ini bermula daripada persekolahan sebagai asasnya, perlulah kita teruskan dalam atau di sepanjang kehidupan ini. Selain daripada itu, apabila kita bercakap tentang gerakan massa, terima kasih cikgu, selain daripada kita menghargai pengorbanan guru-guru, jasa bakti mereka, kita menjiwai kepentingan untuk meneroka bidang ilmu. Gerakan seperti ini sebenarnya boleh atau seharusnya menimbulkan rasa ataupun peringatan kepada kita warga pendidik, kami di Kementerian Pendidikan dan juga guru-guru, bahawa penghormatan yang diberikan kepada profesion perguruan ini adalah berasaskan kepada keilmuan yang dibawa bersamanya. Penghormatan, penghargaan yang diberikan kepada profesion perguruan ini adalah kerana etika dan integriti yang dibawa bersamanya. Oleh yang demikian, dalam konteks kita memperingati jasa-jasa guru, memperingati, menjiwai kepentingan ilmu, pada masa yang sama juga saya ingin mengajak guru-guru untuk terus mempertahankan kehormatan profesion ini, kerana dalam masyarakat, khususnya masyarakat kita, profesion perguruan adalah profesion yang amat-amat dihormati. Sejak merdeka, guru-guru merupakan antara tunjang yang membawa negara, mengemudi negara sebelum dan selepas merdeka, setapak demi setapak bergerak ke hadapan, menjadi pejuang kemerdekaan, menjadi pejuang pembangunan dan terus dihormati dalam masyarakat. Apabila mereka mengajar anak-anak di sekolah, anak-anak memanggil mereka cikgu. Setelah pencen berpuluh tahun pun, siapa yang bertemu dengan cikgu ini kekal memanggil mereka cikgu. Kerana apa? Kerana penghormatan kepada profesion yang ada. Sebab itu, saudara-saudari, guru-guru yang ada di seluruh negara, sama-samalah kita menginsafi bahawa masyarakat cukup memandang tinggi kepada profesion ini, cukup menghormati profesion ini, maka etika, integriti, tindak tanduk, tata cara, perlakuan itu mestilah kita pastikan kita lakukan yang terbaik. Saudara-saudari, sedar atau tidak, 2 tahun negara melalui satu tempoh yang amat sukar. 18 Mac 2020, hari pertama pelaksanaan PKP di seluruh negara. Hari ini 30 Mac 2022. Sekitar 2 tahun kita melalui satu tempoh yang amat sukar. Satu tempoh yang penuh dengan cabaran. Sektor pendidikan merupakan sektor yang paling terkesan. Lebih 5 juta orang murid di seluruh negara tidak dapat hadir ke sekolah belajar secara bersemuka. Apabila PKP mula dilaksanakan, antara kenyataan pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ketika itu adalah kita akan laksanakan PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah, berdasarkan kesesuaian guru dan murid. Daripada hari pertama kita bercakap tentang PDPR,
Kita menjelaskan PDPR ini dilaksanakan berdasarkan kesesuaian guru dan murid. Ramai yang mempertikaikan pendekatan yang digunakan oleh KPM. Tetapi kami di kementerian mempercayai bahawa dalam apa jua keadaan, mereka yang betul-betul memahami muridnya adalah guru-guru. Kita memberi sepenuh keyakinan pada guru-guru. Gunalah apa cara sekalipun, pakailah pendekatan bagaimana sekalipun, pastikan supaya anak-anak ini tidak terus renggang dengan sistem persekolahan. Sebab itu di peringkat awal kita dah sebut, mengikut kesesuaian guru dan murid. Itulah tahap kepercayaan kami di kementerian kepada kebolehan dan kepakaran guru-guru serta tanggungjawab yang boleh dilaksanakan. Saudara-saudari, kami sedar ramai yang kata kementerian lepas tangan. Ramai yang kata kementerian ini ikut suruh guru, ikut je guru nak buat apa. Namun begitu, kita di kementerian berbincang, apabila kita laksanakan PDPR, bukan sahaja murid-murid, guru-guru juga tidak pernah melaluinya. Kita realistik, kita tahu keadaan sebenar. Bila PKP dilaksanakan, kita duduk berbincang. Kita tanya betul ke? Ya, saya sendiri tanya betul ke? Kita ada home based learning. Pernahkah kita buat online learning? Kita buat online learning pada waktu itu sebelum datangnya COVID, online learning di sekolah. Menggunakan komputer sekolah, menggunakan internet di sekolah. Guru-guru tidak pernah melaksanakan home based learning. Dan kita tidak pernah menjangka tiba-tiba sampai satu masa semua ditutup, cikgu-cikgu semua kena cari jalan. Macam manakah mereka dapat menyantuni anak-anak didik mereka? Saudara-saudari, dalam tempoh yang sukar ini, kami di kementerian amat bertuah. Guru-guru menunjukkan komitmen yang cukup baik. Guru-guru menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Walaupun ada yang berkata macam-macam, dan kita tahu dalam setandan pisang tidak semua buahnya baik. Tetapi itu tidak bermakna setandan pisang itu tidak boleh dimakan. Sebab itu, walaupun kita dengar macam-macam yang bercerita tentang apa yang berlaku sewaktu PDPR, kita tetapkan pendirian. Kita kata kita yakin dengan kebolehan guru-guru kita, kemampuan guru-guru kita dalam memberikan yang terbaik kepada murid-murid mereka. Alhamdulillah, dalam tempoh yang sukar, kita masih ingat sewaktu kita ingin laksanakan SPM 2020. Kita tangguh bukan sekali, kita tangguh bukan 2 kali, kita tangguh bukan 3 kali, kita tangguh sampai kali keempat baru kita laksanakan SPM 2020. Ramai yang skeptikal, ramai yang kata macam-macam. Tapi akhirnya, berkat kerjasama seluruh warga pendidik, berkat kerjasama seluruh guru-guru yang menjadi gurunya mengajar murid-murid kohort 2020, yang menjadi petugas peperiksaan guru AKP seluruh negara, yang menjadi pemeriksa kertas peperiksaan, yang berkhidmat di lembaga peperiksaan, semua menggembeleng tenaga. Apa yang kita ramai yang skeptikal pada awalnya, akhirnya dibuktikan bahawa kita dapat laksanakannya. Saudara-saudari, semalam satu lagi sejarah tercatat dalam mana kita nak laksanakan SPM untuk kohort 2021. Ramai yang skeptikal, ramai yang tidak memberi keyakinan. Tetapi kami di kementerian bersyukur kita mempunyai guru-guru, warga pendidik yang cukup komited. Walaupun dalam keadaan yang sukar, akhirnya alhamdulillah semalam selesai sudah SPM untuk kohort 2021. Saudara-saudari, dalam tempoh yang sukar ini sebenarnya banyak kejayaan yang dicapai.
banyak perkara-perkara yang kita beri keutamaan dan alhamdulillah kita berjaya selesaikan. Berkaitan dengan guru sebagai contoh, bila saya masuk ke kementerian, saudara-saudari, pada waktu itu kita dapati kekurangan guru di seluruh negara seramai lebih 18,000 orang. To be exact, 18,702 orang di seluruh negara. Kita bercakap tentang beban tegas guru. Kalau jumlah guru yang diperlukan itu pun tidak mencukupi, that by itself telah menambah beban tugas kepada guru-guru yang lain. Dan sebab itulah kita usahakan buat pertama kali dalam sejarah pengambilan one-off seramai 18,702 orang, dan alhamdulillah hari ini hampir 14,000 telah ditempatkan di seluruh negara. Kita bercakap tentang isu pertukaran guru. Ramai guru-guru yang merasakan KPM tidak mengambil kisah kebajikan mereka. Bila kita duduk berbincang, cuba memahami apakah punca, apakah sebab yang menyebabkan pertukaran ini menjadi satu isu yang telah berlarutan sekian lama, akhirnya kita wujudkan satu kerangka yang jelas. Dan kita lihat pada waktu itu selama ini pertukaran guru dibuat berdasarkan perkeliling yang dikeluarkan pada tahun 1975. Saya pun belum lahir lagi. Kita susun balik, kita keluarkan garis panduan baru, dan alhamdulillah buat pertama kali again dalam sejarah pertukaran tahun 2021 mencecah sehingga 55% daripada permohonan. Pada kebiasaannya pertukaran guru adalah sekitar 20 hingga 30% setahun. Sebab itu untuk guru-guru di luar sana, yakinlah bahawa kami di KPM sentiasa memberi penekanan, sentiasa memberi perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan guru. Apa yang paling penting, kita ingin lahirkan guru-guru yang dapat memberikan yang terbaik, guru-guru yang dapat melahirkan generasi yang akan datang yang jauh lebih baik daripada generasi yang ada pada hari ini. Saudara-saudari, pada 21 Februari yang lepas, kami telah melancarkan konsep Sekolahku Sejahtera secara rasminya. Konsep Sekolahku Sejahtera merupakan satu usaha penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan anak-anak kita di sekolah. Sejahtera itu sendiri, perkataan S-nya ada elemen-elemen di dalamnya. Secara keseluruhan terdapat 14 elemen. Kita nyanyikan di peringkat awal tadi lagu Sekolahku Sejahtera. Dan jika kita selami konsep-konsep dan elemen-elemen ini, ianya amat berkait rapat dengan pembinaan kemenjadian murid, pembinaan karakter murid, pembinaan kepribadian murid yang mampu bersaing di peringkat dunia. Saudara-saudari, kami di kementerian duduk berbincang. Selama ini apakah nilai-nilai murni yang dipegang oleh anak-anak kita apabila mereka menamatkan persekolahan mereka? Kita selalu dengar ramai bercakap tentang hormat menghormati, berdisiplin, kerjasama. Tetapi tidak ramai bercakap tentang konsep-konsep lain yang lebih penting dalam membina seorang insan yang berkepribadian yang baik, yang mampu bersaing di peringkat dunia. Sebab itu kita duduk berbincang apakah konsep-konsep yang kita ingin sentuh. Dan akhir sekali, dalam konsep Sekolahku Sejahtera itu, S itu ada 3 konsep. Kita bercakap tentang selamat, sihat dan seronok. E itu etika dan empati. J itu jati diri. A itu adab sopan. T itu tekun, teliti dan terampil. E itu eksplorasi. R itu rasional. Dan A yang akhir sekali adalah artikulasi. 14 elemen. Elemen-elemen yang jarang disentuh.
Tetapi elemen-elemen ini merupakan elemen yang cukup penting dalam membina murid-murid yang hebat. Apabila kita lancarkan konsep sekolahku sejahtera, ada yang berkata, apa benda lah KPM, ini semua dah lama dah buat. Ini semua kita dah ada lama, kita dah bercerita lama. Saudara-saudari, benar, ada sebahagian konsep yang dah dicerita, yang dah disentuh sekian lama. Dan antara konsep yang saya selalu berikan contoh adalah S, sihat. Di bawah sihat, dalam konsep sekolahku sejahtera, kita tekankan kepada elemen kesihatan fizikal, kesihatan mental, dan juga kita tekankan kepada kebersihan persekitaran. Memang benar kita bercakap tentang kebersihan untuk satu tempoh yang panjang. Apabila saya masuk ke dalam sistem persekolahan pada tahun 1984, darjah 1 ketika itu memang telah disentuh tentang kebersihan. Semua guru bercakap tentang kebersihan, kena bersihkan kelas, kena bersihkan persekitaran. Sekarang ini masuk darjah 1 umur 7 tahun. Sekarang ini umur saya 45 tahun, menghampiri 45 tahun. 38 tahun berlalu, adakah isu kebersihan telah selesai? Adakah isu kebersihan telah selesai 38 tahun berlalu? Masih lagi menjadi isu yang kita bincangkan. Masalah kebersihan di merata-rata tempat. Maknanya apa? Kita bercakap betul, kita dah bersembang tentang konsep ini betul, tetapi penerapan dan penjiwaan itu tidak berlaku secara menyeluruh. Sebab itu dalam konsep sekolahku sejahtera ini, dia bukan mata pelajaran baru. Dah cukup mata pelajaran di sekolah. Dia bukan sisipan pun kepada mata pelajaran sedia ada. Tetapi konsep ini merupakan penerapan. Guru-guru terapkan secara langsung dan tidak langsung konsep ini dalam diri anak-anak didik mereka. Ada 14 elemen. Kalau ada 100 orang guru di setiap sekolah, seorang guru bercakap tentang satu elemen sehari, bayangkan betapa anak kita diingatkan, betapa anak kita diterapkan nilai-nilai ini di sepanjang mereka berada 6 tahun di sekolah rendah dan 5 tahun di sekolah menengah. InsyaAllah mereka lahir daripada 11 tahun sistem persekolahan, mereka bercakap tentang konsep-konsep yang lebih tinggi, yang penting dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari, saya ambil contoh artikulasi. Kadang-kadang kalau saya turun tanya di bawah ini pun, ramai nak jawab artikulasi ini pun susah nak explain. Sebab itu kita lihat tadi dalam konteks artikulasi, kita ingin membina anak-anak kita yang mampu berhujah dengan baik, mampu berhujah dengan fakta, menyusun hujahannya dengan cukup cermat, dengan ada tertibnya, dan apabila orang mendengar penceritaannya, mereka boleh memahami apakah mesej yang hendak disampaikan. Kita mungkin hebat, kita mungkin banyak ilmu, tetapi sekiranya kita tidak mampu untuk menyalurkan atau menjelaskan keilmuan itu, maka tidak ada makna ketinggian ilmu yang ada pada diri kita. Sebab itu, dalam elemen-elemen ini, kalau saya nak cerita mengambil masa panjang. Tetapi apa yang penting adalah untuk guru-guru, bukan sahaja yang ada pada malam ini, guru-guru di seluruh negara memahami konsep ini dan mula menerapkannya kepada anak-anak didik mereka. Tidak cukup dengan guru-guru. Malam ini kita ada Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru, kita ada PIBK, kita ada segala jenis sokongan dan dukungan dalam masyarakat yang boleh, yang mesti turut sama dalam menjayakan konsep sekolahku sejahtera ini. Ini konsep bukan kerana datangnya seorang menteri baru. Mungkin yang kata kat luar sana, datang menteri baru adalah konsep baru. It's not. Ianya bukan kerana Razi Jidin ada kat sini. Tetapi kerana keinsafan kita melihat bahawa semakin hari nilai-nilai murni semakin terhakis
dalam kalangan masyarakat kita. Saya sentiasa ingatkan sahabat-sahabat, contoh yang paling mudah. Saya sentiasa ingatkan supaya sama-sama menimbulkan keinsafan dalam kalangan kita. Masihkah kita ingat lagi kes yang melibatkan arwah Zul Farhan? Ingat tak? Kenal arwah Zul Farhan? Seorang pelajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Arwah meninggal dunia selepas didera oleh sahabat-sahabat seperjuangan arwah di universiti. Penderaan ini dibuat tanpa rasa belas kasihan. Langsung tidak ada rasa empati. Arwah distereka di hampir seluruh badan. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa kesian, tanpa ada rasa kesakitan yang ditanggung oleh sahabat mereka. Hati kering. Hati kering. Hati kering. Dan arwah didera kerana apa? Kerana mendapat maklumat daripada seorang bomoh. Di mana rasional. Sebab itu kita tekankan R itu rasional. Anak-anak kita nak buat keputusan mesti rasional. Mesti ada maklumat. Mesti ada analisa. Akhirnya apa yang berlaku? Ibu dan ayah kehilangan seorang anak. Abang dan kakak kehilangan seorang adik. Dan yang lain-lain itu merengkuk di dalam penjara. Kerana apa? Kerana pemikiran yang tidak rasional. Kerana tidak ada rasa empati. Tidak ada rasa kasihan. Adakah ini generasi yang kita nak lahirkan? Beberapa hari lepas berlaku di Pahang. Seorang murid yang tinggal di asrama anak yatim meninggal dunia didera, dibuli. Ini anak-anak yang bakal mewarisi kepimpinan negara. Sebab itu apabila kita bercakap tentang konsep sekolahku sejahtera, it's not about me, it's not about sesiapa. Ianya adalah tentang masa depan generasi pewaris negara. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, ibu bapa yang saya kasihi sekalian, mengambil kira pencitraan tadi, izinkan saya umumkan bahawa tema Hari Guru untuk tahun ini 2022 ialah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Saudara-saudari, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, kembali kepada cerita kita, tema Hari Guru ini berkaitan dengan jasa guru. Kita mengisafi pengorbanan guru-guru. Saya sendiri anak seorang guru. Saya sendiri menjalani satu perguruan yang panjang di seluruh di perantauan hampir 20 tahun berguru dengan di pelbagai kota ilmu dengan cukup ramai guru-guru dan begitu memahami jasa dan pengorbanan guru-guru yang membentuk diri ini hingga saya berada dalam keadaan yang ada pada hari ini. Saudara-saudari, ramai orang menanam keladi. Keladi berluru di Anjung Jati. Ramai orang menanam budi. Budi guru ku bawa ke mati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan di atas pelancaran gerakan massa #Terima kasih Cikgu dan pengumuman tema Hari Guru 2022 sebentar tadi. Kami mohon kerjasama Yang Berhormat Datuk untuk kekal di pentas bagi acara gimik pelancaran. Majlis turut mempersilakan Yang Berhormat Haji Satiful Bahari bin Mamat, Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah
Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri Terengganu. Yang berbahagia Datuk Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Zainal bin Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, merangkap Setiausaha Jawatan Kuasa Induk sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Yang berusaha Tuan Haji Hawi bin Saleh, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Dan yang berusaha Haji Aminuddin bin Adam, Pengerusi YGMB, untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan gimik pelancaran program Gerakan Masa #Terima kasih Cikgu Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Dipersilakan. Ada apa, Adam? Macam ni Mia, semalam saya dan Afiq dapat tahu Menteri Pendidikan nak datang ke Terengganu. Ada majlis terima kasih cikgu peringkat kebangsaan. Wah, ini berita baik. Apa kata kita sebagai murid TPSS menghasilkan satu video bertajuk Terima kasih Cikgu dan bagi kepada Menteri Pendidikan. Kita minta beliau berikan kepada semua cikgu di Malaysia sebagai tanda penghargaan terima kasih. Nanti Mia ajak Ani sama-sama untuk buat video. Jom. Siap. Alhamdulillah. Bolehlah kita bagikan Mia dan Anis. Ya, kita sama-sama hantar video ni pada Wakil Menteri. Ada rezeki, kita boleh bergambar bersama-sama beliau. Adam mana? Tunggu jap, tunggu jap. Untuk makluman bersama, 4 orang murid ini ialah adik Nasihin dari SMK Sultan Sulaiman, Johan, ikon TV PSS peringkat kebangsaan, kategori sekolah menengah 2021. Adik Anis Safia dari SK Sungai Lerek, Johan, ikon TV PSS peringkat kebangsaan, kategori sekolah rendah 2021. Dan 2 orang kru dari SMK Padang Kemunting, iaitu adik Afiq Adli dan adik Adam Adaha. Mereka akan menyerahkan sebuah pendrive yang mengandungi kad ucapan digital dan mereka juga berimpian agar kad berkenaan turut disampaikan kepada semua cikgu di Malaysia. Mereka juga berharap mendapat kebenaran untuk bergambar bersama YB Menteri Kanan.
Ribuan terima kasih diucapkan kepada adik-adik TV PSS. Seterusnya dijemput Yang Berhormat Datuk untuk kembali ke laptop dan mengemailkan kad ucapan terima kasih cikgu kepada semua warga guru. Diharapkan kad ucapan yang dihantar ini dapat menaikkan semangat cikgu-cikgu untuk terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, kad ucapan terima kasih cikgu ini telah dihantar kepada 519,400 orang guru di Malaysia melalui email elektronik menggunakan akaun The5. Ucapan terima kasih buat Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu dan bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia di atas penyempurnaan gimmick itu tadi. Mohon Yang Berhormat Menteri Kanan dan VIP untuk kekal di pentas. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah dan cenderamata. Kita mulakan dengan pertandingan bahas guru Piala Pusingan YGMB Peringkat Kebangsaan tahun 2022 sempena gerakan massa #Terima kasih Cikgu yang telah berlangsung bermula 28 hingga 30 Mac 2022. Tempat keempat disandang oleh Wilayah Persekutuan Putrajaya. Pemenang tempat keempat akan menerima wang tunai berjumlah RM2,000. Tempat ketiga disandang oleh Negeri Selangor. Pemenang tempat ketiga akan menerima wang tunai berjumlah RM3,000. Sebelum saya umumkan johan dan naik johan pertandingan ini, saya akan umumkan pembahas terbaik terlebih dahulu.
Pembahas terbaik yang akan menerima wang tunai berjumlah RM500. Dipersilakan Encik Kamarudin bin Ismail dari SMK Desa Kencana, Lahad Datu, Sabah. Saya akan mengumumkan johan pertandingan bahas guru Piala Pusingan YGMB peringkat kebangsaan tahun 2022. Untuk makluman tuan-tuan, negeri yang tidak disebut namanya adalah naik johan pertandingan ini. Sidang hadirin, johan pertandingan bahas guru Piala Pusingan YGMB peringkat kebangsaan tahun 2022. Negeri Sabah. Johan untuk menerima hadiah terlebih dahulu. Dipersilakan negeri Kelantan. Naib Johan akan menerima wang tunai berjumlah RM4,000. Sidang hadirin, johan pertandingan bahas guru Piala Pusingan YGMB peringkat kebangsaan tahun 2022 negeri Sabah. Dipersilakan. Johan akan membawa pulang Piala Pusingan beserta wang tunai berjumlah RM5,000.
diucapkan kepada pemenang dan 1000 penghargaan buat pihak Yayasan Guru Malaysia Berhad YGMB selaku penaja utama pertandingan ini. Seterusnya penyampaian CJ Pengiktirafan PIBKS tahun 2022. Untuk itu dipersilakan Encik Muhammad Ropaat bin Kamid, Focal Person Negeri Terengganu. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Yahya bin Jaafar, Focal Person Negeri Johor. Dipersilakan Encik Zainul Abidin bin Muhammad, Focal Person Negeri Kedah. Dipersilakan Yang Berbahagia Major Bersara Datuk Haji Adnan bin Hashim, Focal Person Negeri Kelantan. Dipersilakan Tuan Haji Muhammad Kamil bin Abdul Karim, Focal Person Negeri Sembilan. Dipersilakan Yang Mulia Tengku Datuk Abu Nirah bin Tengku Ahmad, Focal Person Negeri Pahang. Dipersilakan Tuan Haji Ramli bin Abdul Rashid, Focal Person Negeri Perak. Dipersilakan Encik Muhammad Syukur bin Saad, Focal Person Negeri Perlis. Dipersilakan Yang Berbahagia Dato' Ahmad bin Darus, Focal Person Negeri Pulau Pinang. Dipersilakan Tuan Haji Muhammad Arif bin Tun Haji Sakaran, Focal Person Negeri Sabah. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Rozali bin Edi Wahab, Focal Person Negeri Sarawak. Dipersilakan Encik Mohamed Saufi bin Syafi'i, Focal Person Negeri Selangor. Dipersilakan Encik Muhammad Amiruddin bin Sahudi, Focal Person Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dipersilakan Tuan Haji Wan Abdul Rahim bin Haji Wan Abdul Rahman, Focal Person Wilayah Persekutuan Labuan. Dan dipersilakan Encik Karul Anwar bin Muhammad Arsid, Focal Person Wilayah Persekutuan Putrajaya. Tahniah diucapkan kepada para penerima sijil pengiktirafan PIBKS tahun 2022. Semoga kecemerlangan dapat diteruskan lagi di tahun-tahun mendatang, insya-Allah.
atau cara majlis diteruskan dengan upacara penyerahan sumbangan banjir kepada ahli-ahli Yayasan Guru Malaysia YGMB yang terkesan akibat bencana banjir yang melanda negeri Terengganu baru-baru ini. Hampir 230 orang guru di sini terjejas dengan 46 orang daripadanya dikenal pasti adalah ahli YGMB. Untuk itu dipersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Aminuddin bin Adam, pengerusi YGMB, untuk menyampaikan sumbangan YGMB kepada Yang Berusaha Tuan Haji Awi bin Saleh, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, sambil disaksikan oleh Yang Berhormat Dr. Razi Jidin dan Div-Div terhormat. Sejuta penghargaan dan ucapan terima kasih atas sumbangan dari pihak YGMB itu tadi. Mohon Yang Berhormat Menteri Kanan dan VIP untuk kekal di pentas untuk sesi fotografi. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Pakarudin bin Haji Ghazali Elias Mat Zali, Timbalan KPPM Sektor Dasar dan Kurikulum, dan Yang Berusaha Dr. Norisah binti Suhaili, Timbalan KPPM Sektor Operasi Sekolah, naik ke pentas untuk sesi fotografi. Tugas di Studio Azhar Ilmi dan juga penonton Didik TV KPM, sebentar tadi kita telah dengarkan ucapan dari Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin berkenaan dengan Majlis Pelancaran Gerakan Masa #Terima Kasih Cikgu, di mana di sini saya petik ucapannya penghormatan terhadap profesion perguruan ini berasaskan keilmuan, integriti dan etika yang dibawa. Kita juga telah menyaksikan pengumuman tema sambutan Hari Guru tahun 2022 iaitu Guru Tunjang Sekolah Sejahtera, di mana kita juga telah lihat negeri Sabah dijulang sebagai johan bagi pertandingan bahas Piala YGMB, seterusnya meletakkan Kelantan di kedudukan naib johan Selangor di kedudukan yang ketiga dan wilayah Persekutuan Putrajaya di tempat keempat bagi pertandingan bahas ini. Turut disampaikan sijil pengiktirafan Focal Person PIB KS oleh Yang Berhormat Menteri Kanan dan juga tetamu jemputan. Kita juga baru sahaja menyaksikan penyampaian sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat, yang telah dikenal pasti antaranya ahli-ahli Yayasan Guru Malaysia Berhad. Baiklah rakan di Studio Azhar Ilmi, saya di sini, saya kira majlis di sini telah pun kita sampai di penghujungnya. Saya sangat berterima kasih kerana diberi peluang untuk berada di sini dan menyaksikan sendiri Majlis Pelancaran Gerakan Masa #Terima Kasih Cikgu. Tahun ini sekali lagi temanya Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Semoga sama-sama kita dapat menggambling tenaga, tidak kiralah sama ada kita ni terdiri daripada warga komuniti, ibu bapa, pihak swasta dan sebagainya, untuk berusaha sama-sama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia menjadikan sekolah kita sekolah yang sejahtera. Baiklah, di sini saya kira acara sudah pun berakhir pada malam ini. Sesi fotografi sedang berjalan di belakang saya di pentas utama dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kementerian Pendidikan Malaysia serta Didik TV KPM. Saya ingin mengucapkan selamat malam dan saya ingin bertanya kepada rakan saya di studio, bagaimana? Saya harapkan hari ini kita belajar sesuatu daripada ucapan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Saya ucapkan selamat malam. Kita kembali ke studio bersama rakan setugas Azhar Hilmi. Baik, itu dia kita ucapkan terima kasih kepada Nisaki, rakan setugas yang kini berada di Kuala Nerus, Terengganu, membuat liputan secara langsung daripada sana untuk kita semua. Dan tema Hari Guru seperti yang telah pun diumumkan sebentar tadi oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Malaysia Datuk Dr. Razi Jidin, Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Dan saya kena percaya sebentar tadi Datuk Dr. Razi Jidin ada menekankan berkenaan dengan
penerapan konsep nilai murni yang menjurus kepada kemenjadian murid. Dan ini dia, kita mengharapkan semoga kita mengambil semangat ataupun hamasah untuk kita teruskan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tengok tadi ada juga dipetik daripada kata-kata YB Menteri Kanan Pendidikan sendiri berkenaan dengan tiada perguruan tanpa ilmu, memberi gambaran bahawa betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan dalam nak membentuk jati diri seseorang manusia. Saya teringat satu pepatah Arab ada sebut al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar, yang bermaksudnya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ini yang perlu kita beri penekanan untuk kita membentuk jati diri kita semua, insya-Allah. Baik, dan kalau kita tengok pada ketika ini sebentar tadi kita nak ucapkan juga tahniah setinggi penghargaan dan juga tahniah kepada pemenang-pemenang pertandingan bahas guru Piala YGMB. Sebentar tadi kalau kita tengok tadi wilayah persekutuan di tempat yang keempat, Selangor tempat yang ketiga, Kelantan, Kelate tempat yang kedua, dan juga juara disandang oleh negeri Sabah. Itu dia, dan kita ucapkan tahniah kepada guru-guru yang turut serta dalam pertandingan bahas guru ini, dan juga saya yakin dan percaya semua guru-guru di seluruh negara telah pun mendapat email penghargaan daripada YB Menteri Kanan Pendidikan sendiri. 519,400 guru yang telah pun di-emailkan oleh YB Kanan sebentar tadi. Dan kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk program istimewa kita pada malam ini, Majlis Pelancaran Gerakan Massa #Terima Kasih Cikgu. Saya nak tutup dengan dua rangkap pantun untuk anda, yang mana pantun dia berbunyi: mudik ke hulu mencari palas, buat ketupat di hari raya. Jasa guru tidak terbalas, mendidik kami sehingga berjaya. Pergi ke hutan hendak berburu, pulang ke rumah singgah di kota. Kalau kita sayangkan guru, jagalah adab dan tutur kata. Kita nak ucap setinggi penghargaan dan terima kasih buat rakan setugas, sekali lagi Nisaki yang berada di sana dan juga semua kru penerbitan Didik TV KPM. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa mari semua negeri Genung dan Masoho tempat molek tanah sebab tempat molek tanah sebab na Genu kita na Genu kita. Wah dengan apa lo? Ya, lewat tahu. Pulau Kampas, Pulau Medan, kita lalu ikut merang. Jangan lupa Kuala Berang, Sekayu Comel, zaman bersama. Sekayu Comel, zaman bersama. Kita Terengganu kita. Didik TV KPM.